Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khussana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi'a'dhami minhajin syuri' minhajul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha ar-rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa hsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah kepada kita, nikmat Islam dan juga iman. Amal kebaikan yang kita lakukan, kebajikan, amal soleh, kita dapat bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan nikmat itu jugalah kita mengharap pengampunan dan juga rahmatnya. Jadi insya-Allah kuliah saya itu berkenaan dengan kitab Al-Adhkar, zikir-zikir sepanjang hari yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam berkenaan dengan kitab solat, berkenaan dengan zikir pagi dan petang. Zikir-zikir yang dibaca pagi dan juga petang. Jadi hadis yang ke sini adalah hadis yang ke 227 dan kitab saya inilah. Qala al-musannif rahimahullah, dalam kitab Ibnu Sunni kepada Muhammad bin Ibrahim daripada ayahnya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami dalam satu pasukan dan memerintahkan kami supaya membaca ayat ini pada waktu pagi dan petang. Iaitu baca pagi dan baca sebelah petang. Itu maksudnya. Kita baca sekali pagi, baca petang. Itu apa dia? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang bermaksud, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja, dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Surah Al-Mu'minun 115. Maka kami pun membacanya sehingga kami mendapat harta rampasan perang dan pulang dengan selamat. Ini zikir untuk kita panggil untuk mendapat rezeki lah. Walaupun kat sini menceritakan tentang mendapat harta rampasan perang. Maksudnya mendapat rezeki. Rezeki itu macam-macam. Rezeki itu bukan hanya harta sahaja. Kemenangan itu adalah rezeki. Kemenangan itu adalah rezeki. Kita dapat tenang, kita dapat kesihatan, itu rezeki. Sihat. Ada orang sakit, berpagi-pagian dengan sakit, ada orang macam-macam. Jadi itulah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dibaca adalah ayat Quran ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Dalam ayat ini cerita tentang bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini sia-sia. Bukan hanya menciptakan kita ini, khalaqnakum, kami ciptakan kamu, bahkan menciptakan alam seluruh saja. Termasuklah matahari, bintang, bulan, apa yang di atas, melata di atas muka bumi ni pun tidak sia-sia. Termasuklah babi. Kan? Orang kata babi, kenapa Allah tak nak cerita, patut tak pergi makan pula. Kan? Dia haram kepada kita makan babi. Apa faedah ada babi? Dia ada untuk kebaikan benda lain juga. Bukan untuk kita. Tak semua benda ni untuk kita, sebab ada benda lain yang hidup selain daripada kita. Kan? Jadi keperluan itu kepada benda lain. Kan? Babi ni ada keperluan, dia makan apa? Benda-benda kotor. Baguslah makan benda kotor. Kan? Siapa nak makan benda kotor? Melainkan dia yang makan benda kotor. Kan? Jadi Allah Ta'ala tidak menciptakan, melainkan dia ada hikmah dia. Kan? Allah Ta'ala jadikan
gunung berapi. Memanglah gunung berapi itu ada benda meletus itu merosakkan, membinasakan sesuatu. Tapi dia memberi kepentingan kepada muka bumi. Kan? Beri kepentingan. Kalau tak ada meletusnya gunung berapi itu, bayangkan dalam bumi itu dia ada kerak bumi, ada mantle lah dia panggil, saya lupa dah. Yang tengah-tengah tu. Kan? Panas. Kan? Kalau duduk senyap lama-lama, dah beribu tahun, beratus tahun, beratus ribu tahun, tak tahulah berapa tahun umur bumi ni, tak tahulah, wallahu a'lam. Kan? Kalau dia tak meletup, dia ibadat sebagai apa? Dia mengeluarkan angin dia. Macam tu kata para ulama, seakan-akan meletusnya gunung berapi ini, seakan-akan apa, memberi macam dia macam dia ni sendawa ataupun dia ni terkentut macam itulah ayatnya. Kan? Maksudnya dia nak keluar. Kepentingannya memanglah membinasakan, tapi ada penting dia. Kepentingan untuk bumi itu sendiri. Ya. Begitu juga dengan keadaan musim sejuk, musim panas, kan? Musim sejuk. Yalah, negara kita tidak adalah sejuk kan. Negara kita ni panas panjang masa 37 panas kan. Tapi kalau negara sejuk tu sejuk sungguh. Antartika tu berapa negatif darjah Celsius pun tak tahu, negatif 40 tak tahulah. Kan? Ada kehidupan yang duduk situ. Dia memerlukan sejuk itu. Kalau tak sejuk dia tak boleh hidup. Itu Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala. Jangan kita rasa kita je hidup atas muka bumi ni. Kita ni merasakan sebagai manusia ni, kita rasa kita seorang di atas muka bumi. Itu salah. Sebab duduk atas muka bumi macam-macam makhluk yang lain. Sejuk, ada makhluk yang duduk dekat sejuk. Panas pun begitu juga. Ada binatang ni perlu kepada haba panas itu. 40 darjah Celsius duduk kat negara panas. Negara Arab contohlah, negara Arab kan, di padang pasir. 42 darjah Celsius. Dia memerlukan. Ada benda ni, binatang-binatang halus ni, binatang ni memerlu kepada panas itu. Jadi itu hikmah Allah Ta'ala. Jangan kita pandang kita je. Memang Allah Ta'ala kata, kami jadikan kamu tidak sia-sia. Dan Allah jadikan kita memang tidak ada sia-sia. Allah jadikan kita ni dengan sebaik-baik ciptaan. Itu kita kena faham hikmah Allah Ta'ala ni. Walaupun kita tidak faham, kena rasa bahawa dia ada hikmah juga. Jangan kita pula tak buat tak faham pula. Sebab apa? Allah Ta'ala tu memang penuh hikmah. Kalau kita dapat tahu 99% bahawa semuanya ada hikmah, patut ada satu perkara kita tidak faham hikmahnya, sudah pasti di hikmah jugalah. Sebab kita je tak faham. Kan? Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab semuanya ada hikmah dia. Jadi sentiasa kita dengan Allah Ta'ala husnuzan dengan Allah Ta'ala. Ana inda dhanna abdi bi. Sungguhnya Allah dan hadis kursi, aku ni dalam sangkaan hamba-Ku. Jika kita niat pada Allah Ta'ala, kita faham bahawa Allah Ta'ala memberikan rezeki, Allah akan beri rezeki kepada kita. Begitulah kita minta kepada Allah Ta'ala. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala, maka mintalah Firdaus. Kan? Syurga Firdaus. Jangan minta sikit-sikit. Sebab kita yakin Allah Ta'ala beri kepada kita. Minta, janganlah kita kata, aku layak ke tak layak, aku layak tak layak. Tak ada, kita minta betul-betul. Minta. Sebab kita tahu Allah Ta'ala akan beri. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala. Jangan malu-malu dengan Allah Ta'ala. Kita minta dengan Tuhan kita. Kan? Apa saja kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Begitulah kita dengan Tuhan kita. Yang sentiasa mengetahui apa di dalam kita. Sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Sentiasa mengetahui apa sahaja. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ini yang unik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Allah Ta'ala sempurna manusia itu. Ya. Allah Ta'ala jadikan thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Sebaik-baik ciptaan. Allah Ta'ala cipta. Complicated ni, perincinya Allah Ta'ala cipta manusia ni, ada mata boleh lihat. Bayang mata kita ni duduk dah sejuk macam mana pun, mata kita dia tidak akan kerah. Kalau lah sejuk kerah, jenuh mata kita berbolong dalam mata. Tapi Allah Ta'ala cipta macam mana? Mata ni tak kerah. Ya. Allah Ta'ala jadikan. Jadi cecai tak, wallahu a'lam lah, kita pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala cipta. Ya. Allah kata apa? Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Allah jadikan daripada nutfah, titis air itu. 'Alaqah jadi bentuk 'alaqah. Thumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Daripada 'alaqah jadi mudghah, seketul daging. 'Alaqah ni bentuk dia dipanggil sebagai embrio lah, istilah dia dalam bahasa sainsnya. Thumma mudghah, thumma ja'alna
thumma khalaqnal 'alaqata mudghatan thumma khalaqnal mudghata idhaman. Kata Allah Ta'ala ciptakan adanya tulang berulang manusia ini. Thumma khalaqnal mudghata fakasawna al-'idhama lahman. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan ada daging, ada manusia. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan manusia ini daripada bentuk itu, daripada rahim ibu tu, bentuk-bentuk perkembangan manusia itu. Allah kata summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain. Tak nak macam seperti yang asal tadi daripada air tadi, nutfah tadi. Tapi sekarang dia ada telinga. Dia ada mata, dia boleh melihat. Dia ada dengar, dia ada telinga, dia boleh dengar. Allah kata apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itulah Allah Ta'ala, Maha suci, Tuhan yang mencipta sebaik-baik ciptaan manusia. Tak boleh orang nak buat cipta manusia ni. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah kata apa? Allah Taala tidak cipta dengan saja-saja. Allah Taala tidak ciptakan saja-saja. Dan kita akan kembali kepada Allah Taala. Kita jangan lupa bahawa Allah Taala ciptakan kita ini kepada golongan-golongan yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalaulah dia kata tidak ada Tuhan yang mencipta, siapa yang mencipta manusia? Yang complicated tu. Kalau kita kata kereta pun kita kata orang buat, tidak boleh jadi dengan sendiri. Ni kan manusia kita kata tak ada orang cipta. Kan pelik namanya. Yang kita kata kalau pokok boleh tiba jadi. Tak. Allah Ta'ala cipta. Asal usulnya Allah Ta'ala cipta. Dia mesti asal dia ada ciptaan itu. Jadi itulah apabila kita pandang kepada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, maka terkesanlah pada hati kita kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu oleh itu orang yang betul-betul berzikir ini, orang betul zikir, kita buat zikir, mereka ini melihat alam ini dengan mata hati dia, melihat hati. Apabila mereka melihat alam ini, alladzina inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Apabila Allah Ta'ala sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar, perselisihan malam dan juga siang dan malam, la ayat, sebagai tanda-tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran. La ayatin liulil albab, tanda kebesaran siapa? Allah Ta'ala. La ayatin, sebagai tanda-tanda bagi orang yang cerdik pandai, ulul albab. Siapa ulul albab? Allah sebut dalam Quran. Ulul albab siapa dia? Orang cerdik ni siapa dia sebenarnya? Ulul albab ni siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka yang sentiasa berzikir. Orang ulul albab tu orang sentiasa berzikir. Allah tak sebut dia orang genius IQ, bukan hak tu. Memanglah dia cerdik dari sudut kita, tapi Allah kata orang cerdik adalah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Ta'ala jadi kata apa? Yang sentiasa berzikir, berdiri, duduk, berbaring, sentiasa ingat Allah Ta'ala. Itu sifat orang yang cerdik. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan sifat kedua dia sentiasa berzikir dan sentiasa tafakur pada kejadian langit dan bumi ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini dia kata tidak sia-sia. Wahai Tuhan, kamu tidak jadikan ini sia-sia. Sudah pasti tidak ada sia-sia. Itulah sifat orang-orang yang cerdik. Jadi orang cerdik macam ni, sentiasa ingat pada Allah. Bukan hanya lihat pada kejadian malam, bahkan selain daripada itu. Wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihatlah kepada unta, bagaimana dicipta, bagaimana langit diangkat, terapung-apung kat langit. Allah Ta'ala uniknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala, oleh itu kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala sentiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je kita hidup, sebenarnya tu je hidup kita. Yang lain tak Allah beri, rezeki Allah beri. Jangan fikir sangat. Kalau kita fikir rezeki ni yang jenuh, kan, tak buat kerja kita. Sebab Allah Ta'ala beri. Allah suruh kita apa? Kita sentiasa menjadi hamba dia. Ikut je perintah Allah Ta'ala. Kalau kita bertawakal, sebenar-benar tawakal, maka Allah beri seperti mana binatang, burung itu makan. Keluar rumah, pulang dalam keadaan kenyang. Keluar rumah, lapar. Balik rumah, jaghdu himasan, pulang dengan pergi dalam keadaan lapar, balik keadaan kenyang. Kalau betul-betul kita sebenar orang menjadi orang-orang yang bertawakal, maka jadilah orang-orang yang bertawakal. Tu nak sampai tahap tu kena banyak berzikir lah. Nak cara dia tak berzikir sebenarnya. Allah akan bantu. Banyak berzikir, cara dia berzikir.
hidup dia zikir pagi petang. Sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara dia baca dia, afasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Jadi ayat ini dibaca adalah rezeki lah. Kat sini rezeki peperangan dan juga selamat, pulang dengan selamat. Jadi itulah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan boleh dibaca untuk semua sekali, bukan untuk perang saja. Sekarang tak ada perang-perang jadi bukan untuk perang saja, untuk apa saja, pagi dan petang. Dalam kitab itu juga kami riwayatkan daripada kitab Ibn Sunni, sebab kitab Ibn Sunni ada kitab tentang zikir-zikir sepanjang hari, fi amal yaumi wal lailah, amalan rutin pagi, siang dan malam. Tapi dalam kitab beliau, kitab Ibn Sunni ni, dia ada hadis-hadis yang sahih, ada hasan, ada maudhu' pun ada. Jadi Imam Nawawi dia akan pilih. Dia yang maudhu' dia tak ambil. Dia tak ambil. Tapi dalam kitab ni saya tengok ada juga dia ambil. Ada, saya telah terangkan sebelum ni kenapa dia ambil. Kenapa Imam Nawawi ambil. Ada maudhu'. Itu saya sebut sebelum ni, dalam kitab bab wudu, cerita tentang wudu. Ya. Sebenarnya zikir. Nabi suruh kita berzikir. Nabi kata dibaca pagi dan petang. Sebab dia ayat Quran. Dia ayat Quran. Ayat Quran dia tak boleh. Melainkan dia berzikir, contohnya zikir macam yang kita sebut dah sebelum ni tentang apakah dia ada dua persoalan kita sebut sebelum ni, mukadimah pada kita ini. Orang yang berjunub, haid dan juga nifas hanya boleh berzikir selain daripada Al-Quran. Apa sahaja nak zikir selain daripada Al-Quran boleh. Okey, yang tu satu. Yang kedua, apabila dia nak baca zikir itu, yang Quran ini, dia baca dalam hati boleh. Dalam hati boleh. Al-Quran dia boleh baca dalam hati, tapi dia tidak boleh sebut dengan lidahnya. Berdosa hukum dia. Yang ketiga adalah jika ayat-ayat Al-Quran itu bukan niat dia baca ayat Quran. Niat seperti mana? Dia nak buka pintu rumah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu daripada ayat Quran. Ataupun dia baca naik kenderaan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat Quran. Jika dia niat untuk berzikir, naik kenderaan, maka dibenarkan. Tapi zikir yang kita maksudkan ini adalah memang zikir khusus. Habis itu kita baca, maksudnya kita baca ayat Quran lah. Macam tanya tadi, adakah kita baca tu boleh orang yang berjunub atau berjenabah, ataupun orang yang hadas besar lah. Jika dia macam amalan pagi, so dia baca pagi tu kan, tak boleh. Dia nak niat untuk apa, memang tak ada dah. Lain dah kita naik kenderaan tadi memang tak zikir lah. Sebab dia tujuan dia untuk naik kenderaan itu kita berdoa. Jadi macam ni dia sebab memang khusus untuk khas untuk berdoa, untuk kita berzikir, maka tidak dibenar sama sekali. Tidak dibenarkan baca Al-Quran untuk kita baca Al-Quran itu sendiri. Tapi ayat-ayat lain maksud ayat Quran tu, maksudnya tujuan baca, yang penting adalah tujuan niat tu betul. Niat tu, jika niat dia baca Al-Quran itu kerana dia baca, niat tu baca Al-Quran. Contoh hatta pun sekalipun Bismillahirrahmanirrahim, kalau dia niat tu baca, dia buka pintu, dia kata niat dia buka pintu satu. Dia niat, dia kata aku nak baca Quran. Tak boleh. Dia niat tu yang mengubah kepada perbuatan halal kepada haram. Haram kepada halal. Macam tu. Dan banyaklah kita contoh ayat tadi, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, salamun udkhuluha bisalam. Contohnya orang nak bercakap, dia kata niat bercakap dengan orang tu, dia udkhuluha bisalam. Dengan niat dia nak beritahu ke orang tu macam tu. Bukan niat dia baca Al-Quran. Mungkin dibenarkan. Ataupun disebut satu lagi, contoh adalah ayat-ayat mansukh. Seperti dalam Al-Quran, ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jika dibaca dalam keadaan dia berjanabah, hadas besar, maka dibenarkan sebab dia ayat-ayat yang mansukh, ayat Quran yang dimansukhkan. Tidak ada dalam Quran sekarang dah. Tapi dia ayat mansukh. Tapi macam kalau kita berniat memang untuk berzikir, memang duduk berzikir, yang tu memang niat untuk baca Quran lah. Untuk niat baca Quran. Lainlah kalau kita baca kita
niat benda lain. Niat baca Al-Quran tu untuk niat benda lain. Itu lain cerita. Atas niat. Atas niat. Jadi dimasukkan, maksudnya zikir-zikir yang kita sebelum ini, yang kita sebut-sebut sebelum ini, maksud kita gabungkan zikir-zikir semua tu. Jadi kita baca sebelah pagi sehari, selepas sembahyang subuh tu, kemudian sebelum maghrib kita baca. Itu cara kita baca zikir-zikir pagi dan juga petang. Pagi dan petang. Selepas asar lah maksudnya, selepas asar ataupun selepas subuh. Waktu itu orang duduk sampai subuh sampai ke naik matahari. Para sahabat macam tu, kita sebut dah cerita sebelum ni. Para sahabat Nabi lepas duha tu baru sampai ke rumah, balik rumah. Macam itulah keadaan. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bekerja, janganlah pula tinggalkan kerja kita, pergilah ya. Nak hantar anak pergi sekolah, nak pergi kena pergilah betul lah, berzikir. Tapi kita ada kerjalah sambil naik kereta boleh baca zikir kan. Dalam kitab itu juga kami diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini pada pagi dan petang hari. Allahumma inni as'aluka min faja'atil khair wa a'udzu bika min faja'atil syarr. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba. Baca pagi dan petang. Yang penting juga doa macam ni. Kita tak tahu apa ujian Allah Subhanahu Wa Taala kan nanti tiba. Macam Batang Kali, tragedi di Batang Kali. Tengah tidur kan, mati kan. Jadi benda perkara-perkara ini adalah perkara yang kita tak tahu macam mana. Jadi kita minta jauh perkara-perkara yang tiba-tiba ni kan. Payah kita nak terima benda perkara tiba-tiba ni kan, sebab berat hati kita nak menerima. Jadi kita kena bacalah. Kita minta pada Allah Ta'ala, Allah jaga kita sepanjang hari. Hari itu baca pagi dan juga baca petang. Kita kena tahu bahawa pagi petang ni, kenapa kita baca zikir pagi dan petang, disebut pagi dan petang. Kita dah baca juga khidmat kenapa kita baca pagi dan petang. Pagi kerana apa? Waktu pagi ini adalah waktu malaikat bertukar shift. Shift malam, shift siang kan. Petang begitu juga, shift malam, shift siang. Maksudnya yang kerja pagi yang daripada malam, contoh waktu pagi, yang kerja malam akan naik ke langit, yang siang akan turun. Begitu juga sebelah petang. Sebelah petang ni yang siang akan naik ke atas, yang malam akan turun. Kenapa? Mereka menyaksikan apa yang kita lakukan. Menyaksikan kita apa yang oleh itu kita kena buat. Dia saksi. Oleh itu kelebihan kita baca zikir pagi dan petang. Sebab kedua-dua malaikat ini, kumpulan-kumpulan malaikat ini melihat kita. Oleh itu kita kena berzikir pagi. Bila mereka naik ke atas, maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka, apa yang kamu tinggalkan hamba-hambaku sedang buat? Kita baca hadis sebelum ini. Mereka sedang berzikir kepadamu, wahai Tuhan. Dia menyaksikan bahawa kita ni berzikir kepada Allah Ta'ala. Yalah, kita depan buah takkan nak cerita pasal benda buruk dah. Malaikat begitu juga depan Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala kata, apa yang kamu tinggalkan manusia itu, apa yang mereka buat? Hamba-hambaku apa yang mereka buat? Maka mereka berkata, mereka yang mengingat Allah, berzikir kepadamu, wahai Tuhan. Hadis yang panjang cerita kan? Tentang mereka ni para malaikat as-sayyahina fil ardh. Dipanggil malaikat-malaikat yang melancong-melancong. Tapi yang malaikat yang tukang pagi dan malam ini yang melihat ni, begitu ke? Jumpa Allah Ta'ala. Apa yang kamu buat? Disaksikan bahawa melihat apa yang kita lakukan. Itu pentingnya kita berzikir pagi dan petang. Ya. Ya, betul. Betul. Sebab betul kita katakan bahawa bumi ni bulat kan, dia akan sentiasa sebenarnya semua perkara azan ke apa semua akan benda tu berkesinambungan. Kita sini malam, orang sebelah kita ni dia akan malam juga, jadi dia akan sentiasa lawangan azan itu sentiasa ada, berzikir itu sentiasa ada, malaikat itu turun naik sentiasa kan, dalam satu masa turun naik. Jadi Allah penyaksian itu yang kita nak sebenarnya.
Penyaksian. Jadi pentinglah kita kena banyak berzikir. Allah tak tanya kita banyak menang apa tak ada. Allah tanya kita nak dapat kita ni menjadi hamba Allah Taala sentiasa berzikir. Jadi kita minta kebaikan minta jauh minta kebaikan yang datang secara tiba-tiba, dan keburukan, minta jauh daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba. Ini sangat pentinglah. Kita minta jauh daripada segala bentuk keburukan, terutama yang tiba-tiba ni. Tiba-tiba ni itulah kita ni manusia lemah. Dalam kitab itu juga kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Taqulin idza asbahti wa idza amsait, ya hayyu ya qayyum, bika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain." Apa yang menghalangimu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak baginda, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, apa yang menghalangimu mendengar wasiatku? Engkau ucapkanlah pada waktu pagi dan petang, wahai zat yang maha hidup lagi maha menghidupkan, kepadamu aku memohon pertolongan, perbaikilah urusanku seluruhnya, dan janganlah engkau kuasakan kepada diriku walaupun sekelip mata sekalipun. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu yang kita nak terang sikit. Yang lain tu kita boleh faham. Kita minta pada Allah Taala yang bersifat hidup. Allah Taala bersifat hidup, hayyu qayyum, dan dia dah berdiri dengan sendiri. So apa? Kita berharap pada Allah Taala. Apabila kita kata Allah Taala yang maha berdiri dengan sendiri, maksud dia tidak perlu kepada apa pun. Kepada makhluk tidak beri satu habuk pun tak. Sebab dia sendiri dia boleh dihidup dengan sendiri. Allah tak ada hidup, hayyun, hidup. Dengan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia hidup, kita minta kepada Allah Taala. Dialah maha hidup, maka kita minta kepada dia. Apa yang kita nak minta? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan kepada diriku walaupun sekelip mata. Sebab kita rasa kita yang boleh buat. Itu masalah. Kita boleh buat ni, kita boleh buat ni. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan jadikan aku ni merasa aku yang boleh buat. Sebab Allah Ta'ala yang buat. Allah yang mengizinkan kita buat. Kalau Allah tak izin, jangan harap kita dapat buat. Kita berjaya, kita dapat macam-macam. Allah beri rezeki macam-macam. Tu Allah Ta'ala beri. Bukan kita yang buat benda tu. Kita kena rasa bahawa Allah Ta'ala beri. Oleh itu kena sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Musibah yang diterima, kita kena sentiasa bersabar. Sebab Allah Ta'ala yang beri kepada kita. Ujian, semua tu ujian. Jangan kita wakilkan diri kita untuk kita. Kita wakilkan kepada Allah Ta'ala. Pada itu kita nak rezeki, Allah Ta'ala beri kepada kita. Jangan fikir-fikir sangat. Betul kita kena cari rezeki, tapi jangan fikir lebih daripada yang sepatutnya. Sebab Allah Ta'ala yang berikan segala-galanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala macam tu. Berzikir pagi dan petang. Kalau Ibn Taymiyah ada baca sebelum subuh. Sebelum sembahyang subuh tu dia baca banyak-banyak kali. Dia kata apa? Kesan yang begitu mendalam. Kesan yang begitu mendalam kata. Dia kata buatlah, cuba, dia kata. Baca banyak-banyak, dia kata. Baca zikir ni sebelum subuh. Sebelum sembahyang subuh. Tapi hadis ni cerita selepas subuh lah. Zikir pagi dan petang. Sebelum subuh. Maksudnya baca sebelum subuh. Tapi Ibn Taymiyah ada buat sebelum subuh. Dia kata kamu baca, kamu tengok apa kesan. Kesan banyak. Kalau kita baca, Allah akan bantu kita. Sebab kita serahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Bukan kita serah kepada manusia. Kita ni masalah serah urusan kepada manusia yang banyak. Serah pada diri kita. Oleh itu Nabi SAW apabila ditawarkan masa Nabi tengah berdakwah, dia kata, kalau kamu, wahai Muhammad, kalau kamu nak perempuan yang paling cantik, kami boleh berikan. Kamu pilih mana-mana kaum kat sini yang paling cantik, kamu beri. Kalau kamu nak kamu kaya, kami boleh kumpulkan harta kamu beri kamu kekayaan. Nabi tolak macam tu. Sebab apa? Dia tahu mereka ini tidak boleh memberi. Allah Ta'ala yang memberi. Macam tu. Allah Ta'ala yang memberi. Apabila Allah Ta'ala memberi, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Tidak ada siapa yang boleh menghalang. Apa yang berlaku adalah pada perang Hunain. Perang Hunain ini peperangan yang paling banyak, harta yang paling banyak Nabi dapat.
Kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Sufyan kata apa? Aku tidak pernah, orang Arab tidak pernah berfikir, menghayalkan dia dapat harta sebanyak ini di dalam perang Hunain. Begitu banyak harta. Bayangkan dia beri kepada orang-orang ketua-ketua kabilah ni. Ada 15 orang lebih kurang. Ketua-ketua orang-orang besar dalam masyarakat orang itulah pada waktu itu. Setiap seorang 100 ekor unta. 15 kali 1,500, 100, 1 juta, 100, 1,000. 1,500. Berapa? 1,500 dah. 1,500 unta. 1,500 unta. Waktu tu bukan zaman sekarang. Waktu tu unta, perak, harta emas diberi. Abu Sufyan kata apa kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, sungguh harta ini begitu banyak, beri aku sikit. Minta kepada Rasulullah. Bukan minta kita ni, minta kita kata apa ni, kita ni tak ikhlas, bukan masalah ikhlas. Dia ni orang apa ni, orang bangsawan, dia memang gitu nak harta. Dia rasa bangga. Harta ni orang bangsa. Rasulullah beri. Abu Sufyan minta Rasulullah, maka Rasulullah beri 100 ekor unta dan beri emas, perak. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, sungguh aku ada anak aku, beri kepada anak aku. Beri. Rasulullah beri 100 ekor, beri. Rasulullah beri. Kemudian dia seorang lagi sahabat apa ni, dia ni minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni nak harta. Rasulullah beri. Sehingga dia kata apa? Dia rasa cukup. Kamu suka ke benda ni? Rasulullah kata, kamu suka tak kamu dapat ni? Nak lagi? Aku beri. Rasulullah beri. Banyak betul harta tersebut. Sehingga kan banyaknya harta tersebut dia diberikan kepada orang tu sehingga mereka ni masuk Islam. Itu penting. Bukan sebab dia ni orang kaya, orang bangsawan, orang apa ni, ketua-ketua kabilah, dia dah kaya, dia nak, tak ada. Dia nak melembutkan hati, dia beri. Cara dia beri harta. Dia bukannya orang miskin je kan. Orang miskin betul lah, asal zakat. Tapi mu'alah pun itu minta. Abu Sufyan baru masuk Islam. Abu Sufyan, perang Hunain ni berlaku selepas pembukaan Mekah, kota Mekah. Abu Sufyan masuk Islam masa pembukaan kota Mekah, sebelum tu sikit. Kan, sebelum nak buka kota Mekah, dia masuk Islam. Orang masuk Islam ni hati dia lain. Jadi dengan itulah dia apa ni, Rasulullah beri. Nak ambil Rasulullah. Sehingga dia balik kepada kawan aku, sehingga dia kata apa? Seorang sahabat kata sebelum dia masuk Islam, dia kata dia tu belum masuk Islam. Rasulullah beri harta tu. Sehingga aku mencintai, orang akan melihat aku. Dia kata orang melihat aku pandang serong kepada aku. Tetapi sehingga Allah Rasulullah beri kepada harta aku, sehingga menjadikan Rasulullah itu orang yang paling aku cinta sekali. Tu dia cara dia. Walaupun dia ni kaya dah, orang ketua kabilah, bukannya orang sembarangan. Rasulullah bukan masalah mu'adah ni orang kaya tak kaya. Dia masalah dia adalah nak melembutkan hati dia, supaya duduk dengan Islam. Apabila dia masuk Islam, dia boleh terima tanpa harta, seperti kaum Ansar buat. Kaum Ansar pada zaman ketika itu, Rasulullah tidak beri 1 sen pun. Dalam perang Hunain, Rasulullah tidak beri 1 sen. Rasulullah kata apa? Fi lu'aati minad dunya ta'allaftu qauman liyuslimu. Aku berikan harta ini, harta dunia ini, rampasan perang banyak ni, aku beri kepada kaum untuk mereka ni berjinak kepada Islam. Untuk mereka ni berjinak dengan Islam. Wa wakaltukum ila islamikum, dan aku wakil kepada kamu sebab kamu Islam. Aku tak beri. Dia tak terima. Oleh itu orang apabila Islam, dia tak kisah ada harta, tapi orang nak masuk Islam, beri. Sebab apa? Islam tu macam tu. Pengorbanan mereka terhadap Islam, dia tak kisah harta dunia ni, tak kisah. Oleh itu Nabi kata apa? Ya ma'syar Ansar. Ansar tak faham, Rasulullah tak beri kepada mereka. Maka Rasulullah kata, ya ma'syar Ansar, atardaun, kamu tidak sukakah? Atardaun, kamu redakah? An yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir, orang buat pulang dengan kambing, dengan unta. Antadhhabu bi rasulillahi ila rihalikum, kamu pulang dengan Rasulullah ke tempat kamu. Pulang dengan Rasulullah. Apa yang dapat daripada Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya ada pada Rasulullah. Kau nak apa lagi daripada dengan harta dunia ini? Orang buat pulang dengan apa ni? Kambing, buat pulang dengan unta. Tapi kamu buat pulang dengan Rasulullah. Kamu pulang, Rasulullah pulang dengan kamu. Itulah dia, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu kisahnya, kisah kita dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka kita bacalah zikir ini.
ya hayyu ya qayyum bika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila tarfata ain. Dalam kitab itu juga kami riwayatkan daripada dengan sanad dhaif daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ditimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul idza asbaht bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'." Pada waktu pagi ucapkanlah, Nabi kata, dengan nama Allah atas diriku, keluargaku dan hartaku, pasti tidak akan ada yang satu pun milikmu yang hilang. Dia pun mengamalkannya dan musibah itu lenyap daripadanya. Ini doa untuk dijauhkan musibah. Jadi kita bacalah pagi petang tu. Pagi petang kita baca. Supaya kita dijauhkan apa-apa yang ditimpa daripada musibah itu, pada diriku, pada keluargaku, pada hartaku. Ia dah barang, hilang barang pun susah hati juga. Banjir-banjir ni, zaman banjir. Habis kalau harta hanyut, Allah, rumah hanyut, mana duduk mana? Allah Ta'ala. Jadi kita minta jauh. Kita minta pagi petang. Dalam Sunan Ibnu Majah, dan kitab Ibnu Sunni, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pada waktu pagi Rasulullah SAW mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal ibadah yang diterima. Inilah perkara yang kita selalu perlu memohon, selalu mendeni kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan juga amalan kita yang diterima Allah Ta'ala. Itu kita buat nak beramal, Allah Ta'ala terima. Kalau tak terima payah juga, kan? Jadi kita minta ni, benda ni memang Rasulullah hajar, benda ni memang keperluan kita tiap-tiap hari. Kita kena minta tiap-tiap hari benda ni. Oleh itu Nabi suruh kita baca. Kita bacalah zikir sekali, zikir ni sekejap je. Baca zikir sekejap je. Mak surat tu berapa sangat kalau nak baca mak surat tu, berapa setengah jam. Orang kata tengok Facebook, tengok cerita Korea tu bukan setengah jam. Pergi belum lagi tengok cerita filem dekat tengok apa wayang lagi. 1 jam, 2 jam. Macam-macam cerita ada. Ni kita nak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tempat yang akan kekal abadi. Ghira suha adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Tanaman dia juga adalah kita zikir kepada Allah Ta'ala. Dengan kita berzikir dah terbinanya istana kita di akhirat nanti. Kita berzikir. Memanglah tak nampak. Tapi Allah kata benda tu benar. Hakikat itu benar. Jangan tak percaya nak buat. Kita berzikir. Kita nak duduk akhirat ke duduk sini sekejap je, sementara je. Susah sikit je. Dunia ni lau ma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha. Dunia ni sekejap. La yalbathu yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan. Tidak menghasilkan dunia, duduk kat dunia sebelah petang, ashiyatan, sebelah petang. Au duhaha, atau sepanjang sikit waktu duha. Sehari pun tak sampai. Kita nak fikir duduk dunia ni macam nak duduk lama-lama. Sementara kita nak biris sabil, kita nak lalu je kat dunia ni. Musibah tu sekejap, memanglah kita rasa payah. Oleh itu kita minta pada Allah Ta'ala supaya jauh benda-benda macam ni. Kita minta pertolongan Allah. Kita ni ingat Allah Ta'ala. Kita hidup dengan Allah Ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu. Zikir, banyakkan berzikir. Jadi inilah zikir-zikir. Banyak amalkan zikir. Setengah jam, sekejap je setengah jam. Cuba kita buat mula-mula memang payah. Tapi lama-lama okey. Kita jadi rutin kita, okey. Buatkan masa untuk dia. Jangan jadikan ada basuh lapang baru nak berzikir. Itu bukan kerja. Kita kena jadikan zikir itu adalah waktu dia. Ni zikir waktu aku nak zikir, ni waktu dia. Jangan kacau benda lain, jangan kacau. Tu cara kita. Kita berikan masa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab At-Tirmizi, dalam kitab Ibnu Sunni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbah, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr." فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله تعالى أن يتم عليه نعمته. Sesiapa yang pada waktu pagi membaca, Ya Allah, sesungguhnya pagi ini aku hidup dengan kenikmatan, keselamatan dan pakaian daripadamu. Sempurnakanlah kenikmatanmu kepadaku dan keselamatan serta pakaian yang engkau berikan di dunia dan di akhirat. Sebanyak 3 kali. Dibaca sebanyak 3 kali. Pada waktu pagi dan juga petang.
pasti Allah menyempurnakan untuknya nikmatnya itu. Kita berzikir, kita nikmat Allah, kita nak berpakaian, kita semua tu kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebut kita Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Jadi asbahtu tu kita tukar kepada amsaitu. Tukar kat situ je. Asbahtu kita tukar kepada amsaitu. Asbahtu maksudnya berpagian. Amsaitu maksudnya berpetangan. Jadi tukar kat situlah. Jadi kita baca 3 kali, pagi 3 kali, petang 3 kali. Dalam kitab At-Tirmizi, banyak nak beramal ni. Nak beramal ni kena banyak. Jadikan amalan tu. Amal ni kena banyak. Dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Sunni, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sabahin yusbihul ibadu fihi illa munadin yunadi subhanal malikil quddus." Setiap pagi yang dilalui oleh para hamba kecuali seorang malaikat akan berseru, Maha suci Allah, Raja yang Maha suci. Dalam riwayat Ibnu Sunni disebutkan dengan lafaz illa saraha sakhirun ayyuhal khalaiq sabbihul malikul quddus. Kecuali seorang malaikat berseru, wahai sekalian makhluk, bertasbihlah kalian kepada Raja yang Maha suci. Pagi dan petang suruh bertasbih macam mana? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Zikir banyak-banyak. Pagi dan petang. Sebab malaikat itu memanggil, so kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malaikat itu semua sentiasa bertasbih kepada Allah Taala. Sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat saja, bahkan haiwan-haiwan. Kan? Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak faham apa yang mereka tasbihkan. Mereka bertasbih. Haiwan-haiwan semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malulah kita ada akal, ada apa ni? Ada akal, kita tak berzikir kepada Allah Taala. Binatang tu tidak ada akal berfikir. Dia berzikir kepada Allah Taala. Jadi kita jadilah, jangan jadi macam binatang. Binatang pun berzikir. Dan teruk sangat daripada binatang, lebih teruk daripada binatang. Binatang pun berzikir, kita binatang tak berzikir. Kan pelik namanya. Dalam kitab Ibnu Sunni, Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha wa idza amsa rabbiyallahu tawakkaltu alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim la ilaha illallahul aliyyul azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma thumma mata dakhala al jannah. Sesiapa yang baca pada pagi dan petang hari mengucapkan, Tuhanku adalah Allah, aku berserah diri kepadanya, tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia, kepadanya aku berserah diri, Dialah Tuhan yang pemilik arasy yang agung, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak ingin pasti tidak terjadi. Aku mengetahui bahawa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, dan bahawa Allah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Kemudian meninggal dunia, pasti dia masuk syurga. Dan kita baca zikir ini, maka kita akan masuk syurga. Jadi kita bacalah zikir ni. Banyak lagi zikir ni. Jadi inilah zikir-zikir yang kita jadikan amalan kita harian. Sekejap, jangan sekejap, setengah jam, tak sampai setengah jam, 15 minit siap kita baca zikir. Kita baca, ambil baca. Sekejap 50 minit dekat je, jangan rasa panjang minit 5 minit. Biasakan dengan berzikir. Hati kita ni kotor ni. Kan? Bukanlah semua manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap bani Adam itu semuanya ada salah. Sebaik-baiknya adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kita jadilah orang bertasbih pada Allah Taala. Jadi orang-orang yang bertasbih. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sentiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.